Semalam euro terlebih dahulu memperoleh nilai dalam sesi Asia tetapi kemudian kembali di bawah tekanan dalam sesi Eropah, kesan daripada statistik suram mengenai keyakinan pengguna zon euro untuk Januari. Jangkaan kitaran pemotongan kadar yang lebih pantas daripada Bank Pusat Eropah dan data Amerika Syarikat yang kukuh turut menjejaskan permintaan untuk aset yang lebih berisiko. Walaupun terdapat lantunan selepasnya, kenaikan harga euro masih lagi mengecewakan. Serangan Houthi ke atas perkapalan Laut Merah mengganggu pergerakan barangan global yang melalui laluan perdagangan utama serta ketegangan geopolitik yang meningkat akibat konflik Timur Tengah yang menimbulkan ancaman serius kepada ekonomi dunia juga membebankan aset yang lebih berisiko. Bagi mata wang British, keadaannya adalah sama. Sterling mencecah paras tertinggi baru dalam seminggu tetapi kemudian mengalami kejatuhan yang curam. Pada masa ini, pembeli cuba mengurangkan kerugian semalam. Kalender makroekonomi hari ini termasuk beberapa anggaran untuk aktiviti pembuatan dan perkhidmatan di kawasan Euro dan negara anggotanya seperti Perancis dan Jerman. Aktiviti perniagaan diunjurkan menguncup pada Januari. Jika data mengecewakan pedagang, euro akan terus melemah dan mencecah paras terendah baru sebulan. UK juga bersedia untuk melaporkan angka PMI. PMI perkhidmatan diramalkan kekal melebihi ambang 50 mata, manakala aktiviti pembuatan berkemungkinan kekal lemah. Jika PMI pembuatan merosot lebih daripada yang dijangkakan, pound sterling berkemungkinan besar akan terus kehilangan nilai. Statistik serupa akan dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. Begitu juga PMI pembuatan yang kekal di bawah paras menunjukkan penguncupan dalam sektor tersebut. Aktiviti perkhidmatan Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jika data Amerika Syarikat ternyata suram, dolar Amerika Syarikat akan mengalami tekanan. Walau bagaimanapun, memandangkan ketidakstabilan di seluruh dunia, ini tidak akan membantu aset yang lebih berisiko untuk mendapatkan semula kedudukan yang hilang. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Menurut carta 1 jam pasangan mata wang Eropah, euro dolar didagangkan di atas tahap sokongan kukuh 1.0852. Pulse breakout-nya akan mencipta isyarat beli lantas memacu euro sehingga 1.0887. Jika harga menembusi tahap ini dan mengujinya dari atas ke bawah, euro akan melanjutkan kenaikan sehingga 1.0916 dan membuka jalan untuk keuntungan selanjutnya ke arah 1.0940 dan mungkin 1.0966. Pada tahap ini, saya syorkan untuk melakukan penjualan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Penjualan di 1.0916 yang merupakan sempadan atas julat sisi dan 1.0887 boleh dipertimbangkan hanya di tengah-tengah false breakout. Sebagai alternatif jika angka PMI adalah suram dan harga menembusi dan kemudian membuat pembetulan di bawah 1.0852, isyarat jual akan dijana. Dalam kes ini, euro akan menurun sehingga 1.0823. Jika harga meruncing lebih rendah, pembelian di rebound iaitu di tahap 1.0782 atau 1.0744 adalah satu keputusan yang bijak dan ia bergantung pada pembetulan urus niaga harian 30 sehingga ke 35 pips. Banyak yang akan bergantung pada statistik Amerika Syarikat. Bercakap tentang pound British, sekiranya berlaku statistik optimis mengenai aktiviti dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan UK, pedagang disyorkan untuk melakukan penjualan di false breakout iaitu pada 1.2716 atau 1.2744. Penjualan di rebound boleh dibuka di 1.2765 dan 1.2783 dengan menjangkakan pergerakan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Jika data UK suram, penurunan harga dijangka menyeret sterling ke 1.2678. Jika harga menembusi tahap ini dan mengujinya dari bawah ke atas, pasaran akan menghadapi penjualan dengan mata wang British merosot sehingga 1.2649 dan 1.2623. Dalam kes data Amerika Syarikat yang kukuh, sterling boleh menurun sehingga 1.2598 yang merupakan tahap rendah bulan ini. Pembelian di 1.2678 dan 1.2649 akan menjadi relevan di false breakout.
Pada tahap 1.2643 terdapat kemungkinan untuk pembelian di lantunan dengan jangkaan pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.